Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan. Tan Sri Yang Bertuah, saya memerlukan sedikit masa untuk menjawab soalan ini. Izinkan saya. Ya. Terima kasih. Tan Sri Yang Bertuah, Yang Berhormat, bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana, khususnya banjir, status Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah adalah seperti berikut. Untuk memastikan JPBD ataupun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah berada pada tahap yang optimum, yang berbahagia, Tan Sri Ketua Setiausaha Negara akan mempengerusikan Task Force Persediaan Menghadapi Monsun Timur Laut 2022-2023. Mesyuarat Task Force ini akan diadakan secara berkala sehingga MTL bermula dan seterusnya. Seramai 76,336 pegawai dan anggota agensi tindak balas di semua peringkat, termasuk peringkat daerah, berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya. Semua aset berjumlah 22,622 meliputi darat, air, udara, perubatan dan lain-lain. Dari aspek pemantauan dan amaran awal, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah bersedia dengan 1,312 buah stesen telemetri hujan dan aras air, 526 buah siren amaran banjir dan 1,571 buah tolok lurus sedia serta 184 buah pam bergerak. Sebanyak RM50,000 diperuntukkan kepada setiap daerah, manakala peruntukan berjumlah 1.08 juta disalurkan kepada 8 agensi tindak balas sebanyak RM100,000 bagi setiap agensi. NADMA juga menyalurkan peruntukan sebanyak RM30,000 bagi pembekalan 2 buah bot fiber engine untuk setiap daerah berserta jaket keselamatan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri akan melaksanakan perolehan bot tersebut. Bagi pengurusan mangsa Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan sebanyak 6,010 buah pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara untuk menempatkan seramai 1,620,855 orang mangsa yang dijangka. Pihak JKM juga bersiap siaga memaksimumkan fasiliti penyimpanan bantuan bencana di seluruh negara di 8 buah depo simpanan keperluan bencana di seluruh negara yang menjadi stor utama penyimpanan bekalan, 140 buah stor bencana di peringkat negeri dan daerah termasuk 53 buah mini depo kontainer. Selain dari itu, JKM juga mempunyai sebanyak 140 buah stor bencana di peringkat negeri dan daerah termasuk 53 buah mini depo atau kita sebut kontainer. Bagi memastikan bekalan barang keperluan bencana mencukupi, terutama di kawasan yang berisiko tinggi terputus hubungan apabila berlaku bencana, sebanyak 518 buah pengkalan hadapan telah disediakan. Ketua komuniti dan jawatankuasanya akan diberikan tanggungjawab untuk menyelaras pengkalan hadapan ini dengan penyeliaan oleh pegawai kebajikan masyarakat daerah berkenaan. JKM juga akan menyediakan makanan retort dalam tempoh 24 jam pertama dan lain-lain barangan keperluan khas bayi warga emas dan OKU untuk mangsa-mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Selain itu, NADMA dalam proses mengagihkan sebanyak 62,500 unit kit makanan, manakala sebanyak 127,272 buah collapsible tent atau kita sebut C-tent telah diagihkan ke seluruh negara. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD juga telah diarahkan untuk bersedia lebih awal bagi memastikan bantuan dan bekalan sampai di semua lokasi yang terlibat bagi mengelakkan keadaan lebih sukar sekiranya jalan terputus dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan skim perkhidmatan tambahan susulan kepada mangsa-mangsa banjir seperti bantuan baik pulih rumah yang rosak, skim diskaun pembelian perabot dan bantuan khairat termasuk di Sarawak? Sememangnya setiap apa saja bantuan yang diselaraskan mesti meliputi Sarawak, dan kita juga mengambil kira hotspot yang berada di Sarawak, jadi persediaan lebih awal dibuat dan penambahan perangkaan mengikut permintaan di peringkat daerah tersebut juga diambil kira, Yang Berhormat. Bagi menzahirkan keprihatinan kerajaan terhadap mangsa-mangsa bencana banjir termasuk berada di Sarawak, kerajaan sebagaimana kebiasaan memberi bantuan wang ehsan sejumlah RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah, Yang Berhormat, yang terjejas untuk membantu meringankan beban mangsa.
Selain itu, berdasarkan pertanyaan yang berhormat berikut mengenai bantuan-bantuan lain yang diberikan kepada mangsa, bantuan wang ihsan kematian RM10,000 kepada waris, ini merupakan bantuan khairat kematian yang diselaraskan oleh NADMA, bantuan barangan keperluan asas BBKA sebanyak RM2,500 setiap KIR. Bantuan ini juga membolehkan bangsa membeli keperluan-keperluan asas termasuk menggantikan perabot yang telah rosak, sumbangan pembaikan rumah secara tunai bagi kerosakan rumah kurang dari RM5,000 yang diselaraskan oleh NADMA, dan baik pulih rumah dan bina baru rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Terima kasih. Pertamanya, penglibatan ada di Parlimen dan adun-adun. Ya. Kita dapati bagi kawasan-kawasan yang ahli Parlimen daripada Pembangkang, ianya tidak dilibatkan dalam jawatankuasa pengurusan bencana daerah ini. Jadi saya percaya Menteri punya kuasa untuk mengarahkan perkara tidak berlaku. Yang kedua, Tuan Menteri, tadi soalan sahabat saya Kota Melaka, tapi saya nak rephrase soalan tu, ubah sikit soalan. Bagaimana persiapan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri ataupun jawatankuasa bencana ni sekiranya pilihan raya dibuat sewaktu banjir? Terima kasih. Soalan kedua tu merupakan soalan spekulasi sebenarnya. So tak boleh dalam peraturan mesyuarat. Silakan Yang Berhormat. Persiapan Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka, tapi saya tak dapat menjawab soalan seperti diarahkan oleh Tan Sri Speaker. Terima kasih Hang Tuah Jaya. Soalan kedua saya tak jawab seperti diarahkan oleh Tan Sri Yang Bertua, tapi saya akan menjawab soalan pertama. Terima kasih. Jawab CP pun tak apa. Tan Sri Yang Bertua, Yang Berhormat, dari segi pelibatan ahli parlimen dan juga adun-adun, saya difahamkan bahawa pelibatan MP-MP dan juga adun-adun ada juga dicadangkan untuk dilibat sekali dalam di peringkat jawatankuasa pengurusan bencana daerah. Saya sebenarnya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat dan kita sedang melihat perkara ini dan sememangnya ia dah satu usaha dan pandangan yang amat praktikal dan saya jangka ia akan dijalankan insya-Allah kalau ia mengambil kira maklumat-maklumat yang kita perlukan daripada pemimpin-pemimpin akad umbi dan semestinya ahli parlimen dan adun-adunlah yang mempunyai maklumat-maklumat yang terkini dan merasai hal-hal yang berlaku di peringkat akad umbi. Terima kasih.